Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atan Kudus dari Light Blue Studio. Pada hari ini saya akan bawa kepada tuan-tuan dan perempuan seorang pengurusi MPKK yang bernama Encik Masud bin Haji Mansur. Apa khabar tu? Baik, alhamdulillah. Okey. Kita tengok apakah yang Tok Sidang kita buat untuk kampung dia. Okey. Mula-mula sekali Tok, boleh panggil Tok Sidang Boleh. Okey. Panggil dia apa-apa boleh. Okey. Tok Sidang pandai masak tak? Masak ni satu kelemahan saya lah. Makan pandai. Makan pandai. Masak yang tak pandai. Okey, jadi tuan-tuan jangan suruh Tok Sidang masak. Nanti takut tak lalu makan. Okey. Tok Sidang, mula-mula sekali ceritakan tentang biodata diri. Oh, biodata diri ya. Ini takruf lagi kan? Okeylah, secara ringkasnya saya isteri satu lagi. Alhamdulillah. Itu for sure satu lagi. Belum lagi nak tambah lah. Belum lagi. Anak dah ada 5. Okey. Anak 5 pun dah lebih kurang dah berjaya semua. Yang bongsu pun dah masuk tahun kedua di universiti. Yang lain dah 3 orang dah bekerja. Tentang diri saya sekarang ni nak masuk ke peringkat warga emas dah. Dah hujung 50-an dah ni. Dah 5 series dah. Hujung 5 series dah. Bakal masuk 60 lah. Dah masuk 60 dah. Okey, alhamdulillah. Itu sajalah nak diri. Okey. Sebelum jadi ketua kampung ni, pengurusi MPKK ni, apakah kerjaya Tok Sidang? Oh. Kerjaya ni saya tinggalkan dah lama dah. Sebelum jadi Tok Sidang pun, sebelum jadi sidang ni pun saya dah berada di kampung ni. Saya mula berkerjaya seumur saya 23 tahun. Tahun 85 saya grad daripada IPT. Tahun 86 saya dah bekerja di bidang syarikat korporat. Itu syarikat komunikasi periklanan. Waktu tu mula bekerja sekadar jadi creative writer saja. Dah bekerja dan lebih kurang hampir 12 tahun juga saya bekerja di syarikat korporat. Dan di penghujung dia tu sehingga saya dapat menubuhkan sebuah syarikat bersama rakan-rakan kongsi, sebuah design house. Berkenaan juga dengan periklanan. Sehingga tahun 2008 saya mula mengundurkan diri. 2010 terus cut off. Saya memang duduk di kampung sepenuhnya, membuat kerja-kerja kampung, buat kerja-kerja amal, kerja-kerja bajikan, sehingga 2018 itulah turning point dia. Saya jadi ketua kampung. Jadi kerja-kerja kampung tu berkebun lah maknanya? Berkebun, beternak, berkebun, kebun sawit, kebun pisang, beternak. Saya pernah menternak kambing. Saya pernah menternak tikus. Kerjaya yang jarang orang buat. Tikus itu lab rats. Saya supply ke fakulti-fakulti perubatan di universiti semacam UPM, Universiti Melaya, even UiTM, berapa universiti swasta. Kerjaya tikus tu satu yang baru lah waktu unik itu. Lah, unik. Dan saya selanggarakan tu selama lebih kurang 5-6 tahun juga sebelum saya diambil alih oleh Kak Long saya. Kak Long saya ni pula memang dia saintis. Dia memang ambil alih kerja tu. Sekarang pun masih lagi diteruskan oleh. Jadi tuan-tuan, bukan senang nak bela tikus. Jadi kalau tikus dia boleh jaga, kalau orang lagi senang lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, seterusnya cuba ceritakan sikit sebuah ringkas tentang kerja seorang ketua kampung. Maknanya tugas-tugas sebagai ketua kampung. Tugas-tugas sebagai ketua kampung. Antaranya lah seperti mana telah ditaklimatkan sebelum ni pada saya, ketua kampung ni peranan menjaga keamanan, kemakmuran kampung dan mencari jalan penyelesaian tentang masalah-masalah orang kampung. Satu. Ia juga menjadi penghubung di antara orang kampung dengan pejabat daerah dan juga membantu penghulu mukim untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Maknanya penghubung kepada rakyat, kepada jabatan lah. Okey. Dan juga menyampaikan maklumat-maklumat penting tentang dasar-dasar kerajaan negeri. Tentang insentif peduli rakyat contohnya, skim warga emas, berbagai lah skim insentif kerajaan negeri ni. IPR tu IPR. Okey. Maknanya adakah keseluruhan penduduk kampung Sungai Kajang ini
merasai insentif tersebut? Sudah tentu sebab contohnya lah kan. Contohnya macam SMUE ni. SMUE ni skim warga emas, usia warga emas. Antara di dalamnya ialah Jom Shopping. Jom Shopping ni antara yang terpopular. Sebab setiap kali ulang tahun warga emas tu dia akan dapat voucher RM100 ada Jom Shopping. Hari jadilah. Hari jadi hari jadi. Hari jadi. Jadi dia orang ni yang warga emas yang dah tiap tahun dapat ni, dia macam setiap kali hari jadi ni dia akan menunggu-nunggu. Setiap ada yang datang ke rumah bertanya, tahun ni bulan ni bila dapatnya. Kalau kadang-kadang tu program tu tertangguh, dia siap bertanya. Jadi itu salah satu program yang popular. Dan di dalam tu juga untuk waris bila ada kematian dia ada harap kematian bernilai RM500 untuk menyelenggara kematian. Yang program Jom Shopping tu berapa nilai itu? Nilai RM100 untuk seorang. Jadi itu satu hadiah yang besar lah bagi seseorang warga emas setiap tahun. Alhamdulillah. Jadi sebagai ketua kampung pasti akan ada masalah yang dihadapi dalam mentadbir kampung. Jadi apa antara masalah-masalahnya? Masalahnya itu memanglah antara masalahnya. Saya ambil satu contoh yang terbaru lah kan. Baru-baru ni lah berlaku sedikit pergaduhan antara orang kampung juga. Puncinya begini je, puncinya simple. Di awal tahun hari itu ada satu jalan telah dibaik pulih. Sebelum tu jalan tu memang bukan jalan tar, jalan crusheran saja. So orang kampung di situ sekitar situ sangat sukalah sebab dah lama tak dapat jalan tar. Bila berlaku ada pula satu individu nak buat rumah di kawasan tu. Jadi adalah lori keluar masuk. Jadi jalan tu rosak. Jadi sesama dia orang ni bergaduh sebabkan jalan tu. Saya dah melaksanakan peranan saya, mintakan jalan supaya jalan tu cantik kan. Pula tu ada orang buat rumah jadi jalan tu rosak. Jadi saya pun pening macam mana nak mengatasi masalah ni. Jadi macam mana tu selesaikan masalah tu? Saya pun jumpalah dua-dua. Sebab dua-dua mula-mula yang marah tentang jalan ni datang. Yang kedua, sehari selepas tu yang buat rumah pula datang. Cakap, sinilah panggil dua-dua. Satu petang tu saya panggil dua-dua. Sinilah. Aku tahu kau suka memang jalan ni dah elok si seorang ini. Yang seorang ni kau tahu dah kau terpaksa buat rumah. Takkan aku nak duduk nyewa. Memang kau patut buat rumah tanah kau. Sini je lah kau ambil pertimbangan jalan. Besok dah rumah dia siap. Kau belilah tar 2-3 guni. Kau tampal lah mana yang tu je. Sebab apa? Nak minta balik kerajaan nak baik pulih jalan ni. Memang lambat. Aku memang tak janji sebab banyak lagi jalan lain yang aku minta tak dapat lagi. Jadi itulah salah satu permasalahannya. Jadi akhirnya selesai lah. Dia pun okey. Yang panah hari ni buat jalan dah rosak ni pun okey. Ini pun sebab akhirnya nanti besok dia orang ni akan berjiran. Kalau saya tak selesaikan cara begitu, dia akan bermusuh. Alhamdulillah. Itu salah satu cara lah. Tuan-tuan, contoh. Kalau nak jadi sidang, inilah dia contohnya Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Sekarang ini musim pandemik, COVID-19. Orang akan terjejas pendapatan, tak boleh keluar rumah. Jadi apakah kata-kata semangat untuk mereka ni? Untuk orang penduduk kampung Sungai Kajang ni? Macam pandemik ni memang orang kampung sangat terkesan. Di kampung saya ni kebanyakan petani, nelayan. Sebahagian yang berniaga. Jadi bila pandemik ni petani hasil pertanian tak boleh nak keluar. Dan nelayan sendiri pun kadang-kadang dapat hasil ikan pun tak boleh nak dipasarkan. Yang menjaga kecil-kecilan gerai tak boleh buka gerai. Jadi permasalahan tu memang sangat ketara. Dan saya sangat berterima kasih lah pihak PKM dan kerajaan negeri. PKM tu adalah khidmat masyarakat. Dapat bantu, dia bagi bantuan bakul makanan, program-program bakul makanan, dan ramai di kalangan kampung yang dapat. Cuma satu yang saya patut bangga kampung Sungai Kajang ni, saya dapat bekerjasama dengan satu NGO yang besar. Dia orang ni dapat membantu saya mencarikan dana-dana daripada korporat. Contohnya daripada syarikat insurans, syarikat bank. Dia orang ni banyak membantu saya.
Ada satu syarikat insurans tu sehingga hari ini dia dah supply ke kampung ini dalam 230 pack bakul makanan. Banyak. Sehingga hari ini. Dan akan datang ni pun ada lagi. Akan datang lagi. Akan datang lagi daripada satu yayasan akan datang membantu. Dan satu lagi program terbaru yang saya laksanakan di kampung ni adalah membantu membaik pulih rumah-rumah yang atapnya rosak, bocor macam tu. Ini pun atas inisiatif kami MPKK dan bersama NGO ni mencari dana. Setakat ni kita dah dapat 4 buah rumah yang akan dibaik pulih melalui program dengan NGO ni. Jadi inilah salah satu cara saya menghadapi pandemik ni. Bukan sekadar kita memberi bakul makanan saja, sebab manusia bukan setakat perlukan makanan. Dia perlukan perlindungan. Ya, betul. Dia perlukan pemangkin ekonomi dia. Betul. Macam mana kalau yang berniaga, macam mana dia berniaga balik. Dan antaranya yang saya bantu adalah satu bengkel motor di kampung ni pun kita dapatkan. Dia sebab yalah pandemik dia merangkumi semua kesannya. Ya, betul. Jadi kita perlu mencari jalan bagaimana Selagi boleh bantu, terdaya kita bantu. Sebab bukan sekadar bantu, kita juga bantu dari segi psikologi. Kita akan datang ni, kita akan mengadakan dengan NGO ni, kita akan mengadakan satu sesi macam bukan kursus, bukan seminar, tapi it's a talk. Macam mana kita nak memakin balik semangat kita untuk berjuang kembali menghadapi masa depan yang akan lebih mencabar. Bagus. Okey. Ni kira last lah. Okey. Apa special Kampung Sungai Kajang? Specialnya Kampung Sungai Kajang ni sama juga macam kampung lain. Tapi saya sangat berbangga lah dengan kampung saya lah. Sebab kampung lain tak ada pantai. Kampung Sungai Kajang ada pantai Sungai Kajang. Yang dulunya terbiar jadi pusat pembuangan sampah, belukar begitu saja. Bila saya ambil alih MPKK Kampung Sungai Kajang, saya buat beberapa program dengan program anak angkat dengan beberapa universiti. Mulanya dengan UiTM, kemudian UPM, kemudian MSU, beberapa universiti swasta. Saya tujukan ke kawasan tu. Kami bersihkan, kami buang sampah-sampah. Asalnya semua buang sampah gitu je. Kita bersihkan, basic lah, benda basic saja. Kemudian saya minta dengan syarikat kerajaan negeri semester untuk supply pasir kotor untuk menurat tempat-tempat yang longgokkan sampah ni supaya sampah, sebab sampah banyak waktu tu. Itu lebih rata. Dan sekarang adalah salah satu tempat tarikan utama pantai Sungai Kajang. Di Tanjung Karang. Ni. Dan ramai orang-orang luar daripada Shalam datang ke sini semata-mata nak melihat. Walaupun dia bukan satu pantai untuk mandi tapi dia asalnya adalah pantai hutan bakau. Tapi bila berlaku hakisan semua, dia menjadi satu kawasan yang menarik. Bila dia bersih untuk dilawati dengan keadaan semula jadinya, dia menarik. Itu satu. Dan satu lagi yang masa depan saya akan lakukan adalah satu tinggalan sejarah yang saya rasa perlu diambil perhatian dan perlu di-preserve benda ni. Sebab bangunan itu telah wujud sejak tahun 1939. Bangunan apa tu? Bangunan kami panggil di sini Kilang Gula Lama. Kawasan tu dulu tahun 1909 adalah memproses air limpah ni untuk dijadikan tuak oleh zaman British. Jadi ada panggilan dia sebenarnya. Saya kurang pasti. Tapi yang saya pentingnya di sini adalah saya perlu preserve kawasan tu. Sebab dia ada bangunan lama. Kalau tuan tengok sendiri, saya sayang kalau kita biarkan dimakan oleh usia. Kita perlu, itu adalah salah satu tarikan yang perlu kita preserve. Okey. So, jadi tuan-tuan dah dengar apa yang menarik tentang Sungai Kajang? Kita sama-sama, tapi kena tunggu selepas habis pandemik, dan kita sama-sama pergi boleh berkelah di pantai Sungai Kajang. Jadi Tok Sidang, saya rasa sampai dekat ni dulu. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Terima kasih. Saya Atan Kudus dari Light Blue Studio. Jangan lupa like, share and subscribe channel Light Blue Studio. Assalamualaikum.